kita hari ini jahil banyak benda yang kita dah tak tahu. Kita dah menganggap dosa besar tu sebagai dosa yang ringan. Maka sebab tu penting bila kita nak bagi faham rasa takut pada Allah, dia kombinasi di antara dua benda. Kita nak dapatkan takut pada Allah, dalam masa yang sama kita mengharap pada Allah. Kita harap pada Allah, masa yang sama nak minta tapi takut pada Allah. Nak minta syukur tapi takut Allah Ta'ala semua dah tahu benda apa yang kita buat. Allah Ta'ala bersedia saja bila-bila masa kita buat lebih kurang dengan Allah, siap dah. Kadang-kadang disebabkan kita jahil, kita rasa tak puas benda tu. Padahal benda tu mengakidah. Benda tu adalah i'tiqad kita, kemuliaan pada agama. Kita dah bincang dulu macam mana akidah orang tu boleh jatuh. Kalau dalam semayang, perkara membacakan semayang yang terakhir apa dia? Murtad. Orang kata murtad, tak ada murtad, takkan murtad kalau tengah semayang. Boleh jadi murtad sebab murtad ni dapat sama ada sudut niat. Kita punya i'tiqad, ni kita punya qasad kita, lisan, percakapan kita, perbuatan kita. Tiga. Sama ada niat, percakapan, lisan dan juga perbuatan. Masa semayang mungkin kita tak buat lisan dengan perbuatan sebab kita tengah semayang, tetapi niat kita, qasad kita dengan tengah semayang, istilah kau sungguh kena semayang pula dah. Tak semayang tak apa kan? Tak payah semayang. Semayang pun menyampah. Kalau ada rasa macam tu, maka cukup bagi dia untuk jatuh murtad dari sudut akidah, niat. Kita mempertikaikan solat yang Allah wajibkan kata kita kata menyusahkan dan solat ni tak payah solat lagi bagus. Ya tu. Jangan kita semayang boleh luar. Bebek jadi macam orang Kristian tak perlu semayang. Masa tengah semayang, kita duduk main sama kita tu. Tak mau semayang, mau suruh semayang. Ataupun nak tunjuk kat orang kita ni semayang juga. Kan? Masa semayang tu kita berkata macam tu dalam hati kita. Boleh keluar Islam. Boleh jadi murtad. Kita mempertikaikan solat yang merupakan kewajipan asal agama Islam, imaduddin, tiang agama kita pertikaikan. Tak gaduh semayang, bayang apa? Bahaya. Lepas tu kita memang, sebabkan kita jahil kadang-kadang jadi. Kalau kita tak jahil, kita alim paling kurang, benda yang kita bimbangi itu kita dapat jadi dia sebagai benteng. Bila ada ilmu, kita akan jadi dia sebagai benteng. Kan? Isu yang terbaru yang semalam ni kan, ni. Isu ni kan, siapa baca ni? Mesti baca punya kan? Ni. Jadi kalau disebabkan kita jahil, maka kita akan jadilah macam ni. Saya tengok ni. Ini isu yang sekarang ni, yang hangat ni. Bagi siapa rasa hangat lah, siapa rasa tak hangat tak payah. Kan? Boleh baca? Tok Mulu, saya dirogot. Apa harus saya buat? Awak dirogot ada 4 orang saksi. Saya hanya sempat buat rakam dengan handphone saja. Pada time itu tidak boleh jadi saksi sebab dia tak ada telinga dan tak ada mata. Dia hanya besi. Sudah. Biar awak abaikan saja kes ini. Bila dia pergi jumpa polis, Datuk, saya dirogot, apa harus saya buat? Awak dirogot, ada bahan bukti? Saya hanya sempat buat rakam dengan handphone saja. Bagus, alat itu pun boleh jadi bukti. Jangan pandang daripada sudut politik ke apa-apa, pandang sudut akidah. Nampak seakan apa? Nampak seakan mengatakan maknanya undang-undang yang undang-undang manusia ni lebih advance daripada undang-undang Allah yang disebutkan dalam surah An-Nur tentang saksi, 4 orang saksi yang adil. Benda ni jangan buat lebih kurang. Benda ni main akidah. Sebab tu kalau kita tak setuju pun pada benda-benda satu perkara, jangan sampai kita hina agama kita sendiri. Ini maknanya kita menjatuhkan diri kita ke lembah
Kita yang apa? Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, ke lembah kebinasaan. Yang kamu campakkan dari kamu ke dalam kebinasaan. Hari ini bukan musuh Islam dah yang ni kita. Musuh Islam memang duduk kutuk kita lah. Kita yang jadi musuh pada Islam. Orang Islam ni yang rosakkan Islam. Ni sebab apa? Sebab jahil. Kalau dia ada segi ilmu lah, dia tak berani nak kata macam ni. Sungguh pun dalam bentuk gurauan. Sungguh pun dalam bentuk gurauan. Dia kena ambil iktibar kita, kan. Kita contohlah kan, duduk berseloroh-seloroh kan, berseloroh dengan orang. Jangan sampai kita hina agama kita, kan. Dalam bab sembahyang, kan, kita apa, duk hina, dia tengok orang sembahyang, kita kata apa ni, dia aku tengok ni duk semua dindingnya, ataupun apa kita hina, macam menghina apa yang kita kata hina. Dia boleh jadi sebab kita dah bincang dulu akidah kita ni kena jaga 4 perkara, kan. Kita tak boleh buat taktil, tolak terus tak boleh, tasbih bagi sama pun tak boleh dengan kau manusia. Sebab Allah ni mulia sangat. Kita ni dalam kehendak Allah, dalam perintah aturan Allah. Ambil kita pula nak atur Allah, kan. Tahrif, ubah. Dalam Quran suruh kalau siapa yang berzina, kalau belum berkahwin, disebat 100 kali, kan. Siapa yang muhsan, yang telah berkahwin, direjam sampai mati. Hukum ni adalah hukum hudud. Hukum ni bukan hukum ciptaan manusia. Manusia kalau cuba untuk nak bertikaikan hukum ni, maknanya dia hebatlah macam apa. Mana boleh? Tak boleh. Sebab tu yang paling penting kita bagi faham. Macam mana nak bagi faham agama kita kalau kita negeri yang tolak. Itu masalah. Kita sangka buruk dengan Allah Ta'ala, sedangkan hukuman itu bersifat mencegah. Sebab tu mulia dalam hukuman Islam, dia bukan ada hudud saja. Hudud, dia ada qisas, dia ada takzir. Kalau dalam kes macam tadi, kalau sekiranya saksi 4 orang saksi tak ada, apa semua tak ada, maka hudud tak boleh dilaksanakan. Sebab bukan senang-senang nak salahkan, nak tuju orang tu kerana dia buat melakukan kesalahan. Nah, sebab kalau tersalah, hukum macam mana? Jadi Islam ni adil. Kalau bukti zahir dia tak jelas apa semua ni, maka kena buat pertuduhan dia. Mungkin dia boleh masuk dalam bab takzir. Hukuman pemerintah tengok apa semua, mungkin masuk penjara, mungkin apa-apa yang sesuai. Lepas tu jangan kita pertikaikan. Kalau kita pertikaikan, kita nak letak mana kita duk kata syahadah la ilaha illallah, kita mengaku la ilaha illallah, metang tu kita tolak. Tengok balik macam mana Rasulullah buat dekat sahabat yang nama Ma'iz yang berzina. Dia mengaku sendiri jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Saya berzina. Rasulullah kata, tak kot, engkau mungkin pegang-pegang saja. Dia mengaku. Mengaku itu maknanya tanda dia ni beriman. Dia telah mengakui kesalahan dia, itu tanda dia beriman. Orang bila dia mengaku salah, maknanya dia masih ada sekelumit iman dalam diri dia. Dia rasa apa? Rasa malu dengan dosa yang dia buat, malu dengan orang, malu dengan manusia, malu dengan Allah lagi, bagi tambah malu. Maka si Ma'iz ni, dia kata kat Nabi, tak cukup bagi aku ya Rasulullah kalau sekiranya hanya sekadar pukul. Iman. Laksanakanlah hukuman yang Allah telah tetapkan pada aku. Rasulullah jatuhkan hukuman rejam kepada 2 orang perempuan daripada Bani Lukham dan Bani Ghamid juga. Perempuan itu mengandung. Main jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni berzina sampai mengandung. Tetapi Rasulullah tak terus hukum, walaupun dia mengaku. Kita hanya dapat dosa mengaku. Tak ya? Kan? Lagi kalau boleh tutup, lagi nak tutup. Tapi sahabat dulu, walaupun mereka berdosa, iman mereka masih kuat. Mereka sanggup untuk mengakui kesalahan mereka. Sebab mereka tahu kena seksa di dunia ni tak kuat lagi ni, kena seksa di akhirat tak sanggup. Penjara di dunia 100 tahun
penjara, masuk penjara 100 tahun dah kata mahkamah putuskan 100 tahun penjara. Itu baru 10% daripada hidup yang sebenar bakal kita tempuh di akhirat. Kerana satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya kita hidup di dunia. Nah, kalau usia kita 100 tahun hari ni, siapa ada 100 tahun sampai? Siapa 100 tahun? Kalau nak tambah 100 tahun nak? Tambah dah. Sebab 100 tahun yang ada ni pun pada dah. Umur kita hari ni 60 pun Allah. Duduk lama-lama ni alhamdulillah dah ada bangku Ustaz. Kalau duduk bersilang ni pakai kepas lah kaki. Kan sakit lah pinggang, lemah lah pinggang. Dia kata bila nak balik, bila nak balik, bila nak habis. Tapi hakikatnya kita hidup 100 tahun atas dunia baru 10%. Sebab 1000 tahun lama. Jadi kalau 60 tahun umur kita hari ni, baru 6% kita hidup. Kalau kena denda pun kena kuih lah. Kenapa orang 6%, 60 hari, 60 tahun kita hidup ni, maknanya di akhirat tu tak sampai 1 hari lagi. Macam mana? Habis macam mana kalau kita masuk neraka, sisaan kita bukan sehari 2 hari. Siapa pernah baca dalam hadis titian siratal mustaqim, panjang titian sirat tu dalam kitab Bahrul Mazi berapa Imam Tirmizi riwayatkan? Panjang titian sirat itu 3000 tahun. 3000 tahun perjalanan. 1000 menaik, 1000 perjalanan, 1000 tahun perjalanan mendaki, 1000 mendatar, 1000 lagi menurun. Macam bila nak sampai? Kalau setakat jambatan Krian ni nak baru dengan buat bentak boleh tahan lah. Kan? Penang jambatan Pulau Pinang boleh lah. Tapi jambatan tu 3000 tahun baru selesai, baru sampai ni bila nak habis. Tapi dalam celah-celah tu pula diberi jaminan orang-orang yang beriman jangan bimbang. Sepantas kilat. Nah, selaju burung berterbangan, selaju kuda yang berlari, selaju sekuat manusia yang paling pantas berlari. Ini manusia paling pantas berlari sama apa? Usain Bolt. Kan? Usain Bolt 9.55 rekod dia. 100 meter 9.55 saat. Kita cuba boleh. Tapi dalam hadis sebut maknanya ni dalam kitab ni, dalam kitab Mahkamah di Padang Mahsyar. Kalau ada kitab tu juga dikatakan manusia yang paling pantas berlari. Yang tu yang lepas, yang tak lepas bercampur. Ada yang makan masa sehari semalam baru sampai hutan. Alhamdulillah sehari semalam. Ada yang setahun, ada yang 2-3 tahun, dan ada juga dalam riwayat menyebutkan 25,000 tahun baru sampai lintas titian sirat tu. Kita berapa lama? Tak tahu. Sebab panjang titian sirat banyak tu. Dia punya halusnya lebih halus daripada selai rambut. Lebih tajam daripada mata pedang. Tak masuk akal lah kita nak lintas, nak pijak rambut kita pun putih. Belah taklah belah 7. Saya tak pernah lagi, tak jumpa lagi dalil kata belah 7 tu, tapi lebih halus daripada selai rambut tu ada. Hadis riwayat Imam Ahmad tu. Tapi makna benda ni bila kita ada harapan, kita buat dosa, Allah Ta'ala bagi harapan. Tak apa, hamba-Ku yang berdosa, mohon ampun pada aku. Sesungguhnya aku apa maknanya? Allah kan innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu Rasulullah ketika pelaksanaan hukuman rejam kepada wanita yang mengandung tadi tu, berzina dan mengandung tu, Sayyidina Khalid bin Al-Walid tiba-tiba main. Masa dia rejam perempuan tu, dia kutuk perempuan tu. Perempuan tak guna, masa dia balik rejam. Rasulullah tegur Sayyidina Khalid bin Al-Walid, wahai Khalid, janganlah kau cerca perempuan itu, kerana dia telah mengakui kesilapan dia. Orang yang mengakui kesilapan dia adalah orang yang masih ada iman dalam diri. Tak apa, kita bersalah, kita mengaku kesalahan kepada Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim, kita mengaku dosa kita banyak. Maka itu tanda iman.
Ya, itu tanda iman. Dan Sayyidina saya tengok kan, Sayyidina Anas bin Malik, suatu hari dia pergi menunaikan solat Jumaat. Sayyidina Anas bin Malik suatu hari dia pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Sampai di satu jalan, dilihatnya orang-orang telah balik sembahyang Jumaat. Pernah kita perempuan tak laku nak lelaki kan, main lambat, pergi lambat kan, pergi masjid lambat, gaya-gaya sampai masjid, tengok orang dah keluar lah masjid. Maka Sayyidina Anas malu dalam hatinya, disebabkan rasa malu dalam hatinya, maka dia pun pergi mencari tempat yang terlindung daripada pandangan mata, minta selindung. Dia pun malu. Anas bin Malik sambil berkata, sesiapa yang tidak merasa malu terhadap manusia, maka dia tidak berasa malu pada Allah. Kata-kata Sayyidina Anas bin Malik, siapa yang tidak rasa malu pada manusia, maka dia tidak akan rasa malu pada Allah. Sebab manusia dia nampak kan, manusia yang kita nampak depan mata ni, nampak kentui, kentui habis aku kan. Allah sebab kita tak nampak, dia tu berani buat kan. Sebab kita tak nampak benda apa yang akan jadi sekejap lagi. Kalau kita tahu lah, kalau kita mencuri sekejap lagi, kalau kita berzina sekejap lagi ni, sekejap lagi kita mati, nak buat tak? Tak buatnya. Duduk atas tikar sejadah lah kita balik. Kalau tahu lah sekejap lagi ni nak mati, tapi cerita dia kita tak tahu, maka seronok. Malaikat mencatat, kita pun tak sedar. Malaikat tu catat kita, bila kita ni buat baik, malaikat yang jaga ubur-ubur ni puji kita kan. Hari ni Ramlah binti contoh lah kan, kan. Sayyidatina Ramlah adalah isteri Rasulullah yang merupakan anak kepada Abu Sufyan. Jadi mereka catat semua apa yang kita main hari ni. Hari ni main kuliah paksi catat kan. Gitu. Baik. Maka malu itu adalah tanda iman. Bila seseorang dia melakukan kesalahan, dia berasa malu, maka malu itu iman, masih ada iman. Tapi kalau dia buat dosa, tak rasa malu, maka tak ada rasa iman. Bila tak ada rasa iman, tak ada rasa takut pada Allah. Sebab tu saya kata tadi, al-khauf dan raja itu saling berkaitan. Khauf takut, raja harapan. Kita banyak dosa, harap-harap nak masuk syurga, tapi takut tak lepas. Takut Allah dalam menumpang kita banyak dosa, tapi nak juga ya Allah masuk dalam syurga. Nak. Itu kena kombinasikan dua benda tu, khauf dan raja. Gitu. Baik. Aku teringat tengok muka. Baik. Jadi bila kita bincangkan perkara ni, sekadar muhasabah balik kita, dua benda yang kita kena ingat, khauf dan raja, pengharapan dan ketakutan itu merupakan asas dalam kita nak jaga iman. Dan malu tu adalah sebagai tanda iman. Malu sebagai tanda iman. Sebab Nabi kata, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Itu manusia dalam berbuat dosa, saya pun pernah beritahu pada orang yang mengaji kat kelas ya, manusia yang berbuat dosa ni dia ada tiga kategori kan. Kategori yang pertama, manusia ni bila dia buat dosa, dia mengakui kesalahan dia, bertaubat pada Allah. Ini golongan yang beruntung. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bila kita sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apabila kita baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita sambung, lengkapkan bagi cukup 100 dengan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampunkan segala dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Allah nak bagi kita yang tak mau minta.
Kita malas nak minta ampun. Ingat, siapa yang tak rasa malu pada manusia, mana dia tak malu buat dosa Allah. Baik. Golongan yang kedua, dia buat dosa dan dia tak rasa nak minta ampun kepada Allah. Buat dosa tapi tak rasa bersalah. Kan? Siapa pernah tengok cerita Karat? Karat cerita apa? Yang famous yang ni. Nak tengok tak? Tidak, saya pun tak tengok. Orang cerita kan, tapi macam-macam dia buat selitkan kan? Daripada unsur khurafat, daripada unsur memburuk-burukkan orang yang agama. Contohnya ada dalam satu filem menceritakan kisah tentang bekas Johan Qari'ah. Bekas Johan Qari'ah ni menang Johan ni. Daripada asal pakai tudung apa semua ni, akhirnya buka tudung, terjebak dengan pelacuran, terjebak dengan apa benda semua ni. Dia menggambarkan orang yang baik-baik ni jadi jahat. Memang tak nafi mungkin ada realiti dia macam tu. Tapi masyarakat dia sebagai doktrin. Dalam filem ni dia doktrin. Benda yang kita tengok dalam filem, kita akan terbayang-bayang. Kita akan terbayang-bayang. Sebab tu lagi banyak cerita hantu, lagi banyak orang tu takut hantu. Tengok tak drama tu yang jemaah kolesterol dulu. Tengok. Tak tengok. Bukan suruh tengok. Ada dalam TV cerita drama kolesterol apa? Jemaah kolesterol. TV apa tak saya tengok. Pun sama juga cerita ada lebih kurang. Tulis jemaah kolesterol ni kira jemaah ni kira Islamik punya drama lah. Tapi menunjukkan kisah macam mana seorang ustaz dia berduaan dengan seorang perempuan ni peminat ustaz tu duduk dating di tepi sungai. Duduk dating tepi sungai, perempuan ni berkata, ustaz ni sebagai doktor, ustaz ni sebagai guru, kan saya ni sangat hormat lah yang ustaz kata ni sebab saya peminat blog ustaz. Ustaz ni ada blog. Jadi, oh iya ke? Saya tak tahu pula ada peminat. Macam tu kan. Lepas tu bila dah jiwang, lepas tu ustaz pun nak masuk peminat. Bila nak masuk peminat, abang tak nak masuk peminat, tak kahwin lagi. Ni nak bangkit daripada tempat duduk berdating tu, nak kena panjat bukit. Perempuan suruh tangan, ustaz pun ambil tangan. Macam mana? Pegang tangan dah, lepas tu baru angkat nikah. Pelik sungguh. Yang ni mereka nak buat, nak bagi kita ni. Abang kata hari ni ngaji Quran, ngaji juga. Yang hiburan ni hiburan juga. Kata imam juga. Karaoke juga. Ustaz juga rock juga. Kan? Apa rancangan apa kilauan emas tu? Ada siapa bila hantar kat sini? Pertandingan nyanyian yang kilauan emas tu. Kan? Yang iklan apa tu Poliden tu. Kan? Iklan yang buat gigi palsu apa? Gigi palsu tu. Dia semua benda-benda ni bukan nak bawa kita lebih dekat pada Allah, nak bagi kita ni lebih jauh pada Allah, supaya kita mati ni dalam keadaan seronok. Padahal kita ni rugi. Jadi golongan kedua adalah orang yang rugi. Dia buat dosa, dia tak rasa bersalah, rugilah dia. Allah Ta'ala ampun, tapi dia tak meminta, rugi. Golongan yang ketiga lagi teruk, celaka terus. Sebab apa? Dia buat dosa, dia tak mengaku dia buat dosa, dia pergi tuduh orang lain buat dosa. Dia melakukan dosa, tiba-tiba orang tanya, hang buat tak? Aku tak buat. Kawan ni buat. Dia buat, kita tanya. Dia buat. Maka kita ni nak duduk peringkat mana? Kita ni dalam golongan yang mana? Tidak boleh tidak, maka kena duduk golongan yang pertama. Kita tak boleh lari daripada dosa. Dosa dunia, nafsu. Tiga benda ni tak boleh nak lari.
Cuma kita kena pandai kawan, pandai hadapi dia. Dosa dalam duk jaga pun buat dosa. Kan? Tilawah Al-Quran malam. Siapa tengok? Bukan malam, hari Rabu malam. Hari Rabu malam. Masa malam saya usrah tu. Kan? Saya dengar tilawah tu dalam televisyen, dalam radio, dalam kereta. Kan, ada saya langsung buat dalam radio. Ada pengacara perempuan kan? Ada kan? Pengacara perempuan dan dia perkenalkan juri kan Ustaz Farid Ravi. Kan juri kan. Tapi saya tak berkenan dengan cara mereka mengulas jenab apa Ustaz Farid Ravi. Allah betapa manisnya dia. Oh wow, manisnya. Dengar ke? Dengar? Bagus ni khusyuk ni. Saya dengar dalam letter juga. Pengacara ni dia nak beritahu ni juri, bagus tak apa lah nak beritahu ustaz. Tapi dia elaborate muka ustaz tu, dia kata manis satu hal. Oh manisnya ustaz. Lepas tu seorang lagi, wow manisnya. Macam mana tu? Majlis tilawah Quran. Kita baca dari sudut hukum fiqah. Kita ni kalau kita tengok orang dalam keadaan bersyahwat, hukumnya haram, berdosa. Asal kita ni, kalau orang lelaki yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim, dia hanya boleh tengok pada zahir, muka dan tangan sahaja. Muka dan tangan saja. Baik orang lelaki, baik orang perempuan. Bukan perempuan saja yang tak boleh tunjuk, orang lelaki pun tak boleh tunjuk. Bukan boleh saja-saja pergi buka salin baju depan orang perempuan, salin seluar, pakai seluar pendek, tak pakai baju depan orang. Kan orang main ke rumah kita selamba lah, tak pakai baju kan, pakai kain sabung aja. Amboi ustaz ni. Alhamdulillah kan. Tapi ikut hukum tak boleh. Aurat kita dengan orang bukan muhrim, lelaki baik perempuan, seluruh anggota badan juga, melainkan muka dan tangan. Daripada kitab apa ni? Fiqh Al-Manhaji. Dan juga Hidayatul Subyan. Dibuka benda ni. Dan diperbahaskan, kalau sekiranya kita melihat dengan syahwat, maka haram juga lihat wajah pun. Tengok muka dia, terbayang macam-macam. Oh, macam. Tengok muka, terbayang macam-macam. Oh, mungkin itulah kot jadi macam mana yang pakcik mau pergi kata pergi rongga nenek. Walaupun nenek pun jangan buat kan. Tu makna pandangan. Lepas tu kita ni jalan. Saya bukanlah baguslah program yang macam tu, bagus, alhamdulillah. Tapi mungkin kita kena jaga adab. Kan ada ramai orang tengok orang nak pandang kemuliaan Al-Quran tu sendiri, maka buat tilawah Quran. Tapi kadang-kadang kita nak memeriahkan majlis, nak bagi nampak majlis tu happening, kan? Tapi kadang-kadang pendekatan kita bimbang kita ni telah merendahkan nilai agama kita. Kemuliaan yang sepatutnya ada pada majlis itu macam terjalar. Tengok persembahan nasyid bercampur lelaki perempuan, kan? Ya, campur lelaki perempuan satu hal. Kalau yang panggil kanak-kanak dalam program apa dulu ni, yang tandingan pidato tu, yang kanak-kanak dulu ni, adik-adikku tu kan, yang live dengan akhirnya adik-adikku tu kan, panggil ada buat apa nasyid, budak-budak perempuan main menari, buat pergerakan menari. Macam mana dah campur aduk? Minyak dengan ayak kan? Minyak dengan ayak dia bercampur, tak lah kan? Benar. Yang tu cabaran kita hari ni lah, sebagai orang Islam. Kalau kita nyeri yang buat lebih kurang, maka kita lah yang akan berdepan dengan masalah ni nanti. Bila anak kita telah pun dewasa, kita tak didik dia dengan aturan agama, masa tu baru kita ni habaq dia, amboi kekal semayang lah. Buat tak semayang? Tak semayang pun mak tak pernah ajak. Mak pun tak erti semayang. Mak tu hujung-hujung panjang umur baru kena mengaji. Alhamdulillah, ni baru erti. Tak apa lah, alhamdulillah ada berkat umur kita di hujung usia.
Tapi kita jangan lupa, kita tak mahu disebabkan kita nanti kita dah mati tapi terfitnah. Mati pun orang kutuk, hidup pun orang kutuk. Hidup orang tahu lah siapa dia yang paling jahat sekali, dia tu. Tak ada orang lain kalau jadi apa-apa, dia tu. Sampai mati dah dia tu. Hantar dia tu dulu. Masih lagi orang cerita. Tak mahu jadi macam tu, kita terfitnah. Zaman hidup terfitnah, zaman kita mati pun lagi terfitnah. Alhamdulillah. Anak-anak kita buat dosa, kita tu tanggung dosa mereka. Bahayanya. Lepas tu dalam kawan-kawan ni, ulama kata ciri orang yang takut pada Allah. Apa ciri orang takut pada Allah? Ya, bila tanda orang tu takut pada Allah ialah apabila ia sanggup untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak berdosa. Sanggup meninggalkan perkara-perkara yang tidak berdosa kerana takut terjerumus perkara-perkara yang berdosa. Saya ulang balik. Tanda ataupun cara ataupun darjat orang yang paling bertakwa ni, tanda orang tu dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa yang kita tu kata apa? Wala tamunna ittaqullaha haqqa tuqatih. Sekali main tengah hari, main Jumaat tu bila apa? Fatih macam tu lah. Kan? Wahai orang beriman, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Baik, sebenar-benar takwa ni macam mana? Apabila ia sanggup meninggalkan perkara-perkara yang tidak berdosa kerana takut terjerumus ke dalam perkara-perkara yang berdosa. Benda tu tak berdosa, tetapi dia jaga sebab takut terjerumus dalam perkara yang berdosa. Macam mana nak? Contohlah saya sendiri, mau contoh oleh saya sendiri. Saya nak benteng diri saya daripada buat maksiat, daripada buat dosa, maka saya berpakaian sebagaimana dia berpakaian sekarang. Salah tak saya kalau saya pakai baju t-shirt, pakai slot jean, tak pakai kopiah, pakai cap? Salah tak? Tak salah. Tapi saya bimbang, kalau saya pakai macam tu, kecenderungan nak buat dosa tu dia ringan. Bila pakai cap dia sama dengan pakai kopiah. Pakai kopiah dia malu juga, ada kopiah ni, tak ingin nak buat dosa ni, mau buka. Kan? Kalau pakai cap ni, orang tak pandang, biasa. Orang nampak orang pakai cap ni biasa. Tapi orang nampak orang pakai kopiah ni, kalau buat jahat sekali, cerita sampai seluruh pelusuk dunia. Maka pakaian ni sebagai benteng diri kita. Saya pakai macam ni, mudah-mudahan istiqamah bila kita ni keluar di mana-mana kita pakai macam ni. Di rumah lain cerita lah, di rumah sama-sama kita di keluarga tak ada masalah. Kan, bagi kita ni nak bersukan, nak bercucuk tanam, nak pergi tanam pokok, apa pergi menebas rumput ke apa-apa, itu lain lah. Kan? Tapi maknanya benda yang kita pakai ni bukan benda yang bukan wajib pun. Yang wajib tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat, saya pakai kain melekat, gulung-gulung-gulung atas pada pusat, bawah pada lutut, sudah. Tutup aurat tu. Tapi dah, kita tak pakai macam tu, pakai elok lah, pakai dah bagi sempurna. Kan, sebab apa? Kita ingat pakaian ni, dia satu lambang Islam. Bila orang ni dia berpakaian, orang akan nampak, oh ni Islam. Sebab tu orang takut. Setengah orang takut tengok orang pakai kopiah. Kalau kopiah macam ni tak takut sangat, kopiah putih takut ni. Betul Setengah orang tengok orang pakai tudung labuh, seraya nak pergi tengok orang tudung labuh. Beg tudung singkat tak apa lagi. Sebab apa je dia begitu? Senaknya benda tu tak ada apa pun. Lepas tu dalam pendekatan kita nak berdakwah, pakaian kita ni dakwah dah. Kita niat kita pakai tutup aurat macam ni, kita balik kampung, adik-adik kita tak tutup aurat, mudah-mudahan bila mereka tengok kita tutup aurat, mereka rasa, oh awak abang aku tutup aurat, awak kakak aku tutup aurat. Dia balik-balik awak tutup aurat. Dia rasa teringin, dia teringin nak tanya lah, dia rasa lama-lama dia teringin nak pakai tudung lah.
kita bolehlah habaq sekat mana ilmu yang kita ada. Kan sebab ilmu kita pun benteng. Dengan ada ilmu ni lah boleh jaga dari benda yang haram, benda maksiat dan sebagainya. Sebab kita tahu, oh ini tak boleh, ini boleh. Ini syubhat, ini haram. Contoh dalam bab syubhat, orang tanya, Ustaz, pocor-pocor ni boleh tak? Pocor-pocor tarian, pocor-pocor tu kan boleh ke yang dulu kan famous ni kan? Sebab mufti-mufti semua tak sama kan? Mufti ada kata boleh, mufti negeri ni kata tak boleh. Jadi siapa yang nak buat program pocor-pocor tu kena pergi kat negeri yang kata mufti dia kata boleh. Contohlah ni bukan contoh dekat saya sendiri. Contohlah kalau kata Kedah dengan Penang Perak tak sama kan? Contoh kalau tak sama. Jadi Bandar Baru tak boleh buat. Kat Bandar Baru kena buat kat Dewan Kerian boleh buat. Contoh. Ada dekat. Kan? Itu masalah dah sebab kita ni menegakkan benar yang besar. Kan? Kita kata syubhat. Syubhat ni apa? Iaitulah kita ni meninggalkan perkara yang sama-sama di antara haram dengan halal. Siapa yang meletakkan dirinya dalam perkara syubhat, maka dia menghampirkan dirinya untuk berbuat perkara yang haram. Sebab tu di antara tanda wara seseorang itu bila dia ni sanggup meninggalkan perkara yang tak bermanfaat sebab dia bimbang. Dia tinggalkan perkara yang tak berdosa. Macam tadi kita kata tanda orang yang bertakwa, dia tinggalkan perkara yang tak berdosa kerana dia bimbang takut terjerumus perkara yang berdosa. Kan? Hari ni orang anggap riba, dosa riba. Riba ni apa? Mengumpat kan? Mengumpat ni ialah cakap. Mengumpat ni macam mana? Kita nak tahu tanda mengumpat lah. Bila kita bercakap, tiba-tiba kita slowkan cakapan kita. Hantar yang tu tanda kita tengah mengumpat. Kan? Dia tengah cakap tiba-tiba ada pun diam. Kan? Yang tu Imam Ghazali kata tanda mengumpat yang kita tidak sedari dalam kita Ihya Ulumuddin. Bila kita ni bercakap, tiba-tiba kita sedar orang yang kita cakap tu lalu, kita kata dia datang. Ada pun dia mai dah. Dia nak mengumpat dulu. Tapi orang anggap benda ni dosa yang biasa, sedangkan dia dosa yang besar. Habis sebabkan kisah jahil kan? Betul saya kata tadi, tanda orang tu dia bertakwa, dia takut pada Allah. Yang paling pada peringkat martabat yang sesempurna mungkin lah, dia ni meninggalkan benda yang tak berdosa sebab dia takut terjerumus benda dosa. Benda tu kalau dia buat pun tak berdosa, tapi dia bimbang takut berdosa, maka dia tinggalkan. Payah nak praktik ni, payah kan? Payah. Banyak kita punya dugaan-dugaan, lagi banyak nak buat baik, lagi banyak cubaan. Kan? Baca swabak pun cukup dah kan? Kita baca swabak, kita nak kawal, kita nak baca swabak yang berita saja, tak mau tengok gambar-gambar tertentu orang. Boleh tak? Nak selok time yang cerita pentingnya, tak mau tengok yang hiburan-hiburan tolak tepi, yang suka ada gambar tutup orang apa semua. Boleh tak? Harfah ke baca apa yang kalau sinar ke okey lah kan. Tapi kalau macam metro payah kan? Payah. Bukan tak boleh, itu kata sejauh mana warak kita kan. Ada orang dia bagi dia tak ada rasa manfaat pula. Sebab artis ni tak baca tulis apa, satu terbaik tu tolak tepi, tak baca. Saya dah untuk soal lain kan. Macam kita lah, kita tengok berita Pak D, nak tengok lah? Tak tengok ya kan, tengok Pak D sekali. Sebab apa? Bagi kita berita tu tak ada manfaat apa. Maka itu tanda sebaik-baik orang Muslim itu ialah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Min husnul Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kan? Daripada tengok macam tu, bebeklah kita ni pergi belanja ahli keluarga kita makan, dapat pahala buat baik ahli keluarga.
Maknanya kita kena hati-hati. Sebab saya kata tadi 3 benda kan, yang kita tak boleh lari. Dosa tak boleh lari. Kita dalam untuk jaga pun buat dosa, apatah lagi dalam tak jaga, memang lagi buat. Tapi hakikatnya bila berdosa, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat patah balik. Apa? Minta ampun kepada Allah. Kita mengaku kita ni orang yang bersalah pada Allah. Ampunkan dosa kita, ya Allah. Bayang taubat, istighfar, apa? Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dunia pun tak boleh lari kan, sebab kita hidup atas dunia. Kan? Lari dari dunia nak duduk mana? Nak duduk akhirat. Sebelum ada akhirat, mesti duduk dunia dulu. Mesti duduk dunia dulu. Jadi kalau dunia ni kita anggapkan dia sebagai macam mana Nabi kata, dunia ni umpama beza dengan akhirat. Macam kita ni memasukkan tangan kita ke dalam lautan, kan? Masuk ke tangan kita, cedok ayam dalam lautan tu, angkat balik, yang terlekat sisa kita di tangan tu, itulah dunia. Yang lautan tu luar tu, yang tu lah akhirat. Jadi terlalu mana sangatlah kalau kita ni berniaga untung sampai 200 juta, berbilion-bilion kita dapat pun, cuma nilaiannya cuma takat dapat tangan kita saja. Sonok tipu orang, kan? Lebay apa tu? Lebay apa? Yang masuk dalam sahabat tu, tipu orang MLM apa semua, kan? 200 juta pun untung-untung. Untung dia tu cuma hanya sekadar tangan kita ni, tu pun haram. Maknanya kita ni lebih kurang macam semut lah. Lebih kurang kau batang yang kata semut mati semut kerana gula. Kita pun nama manusia ni hancur kerana dunia. Semut kalau dia dapat ayam setitik, banyak tak bagi dia? Banyak setitik ayam bagi semut. Oh, kenyang. Setitik ayam pun. Padahal ayam banyak. Macam kita juga, kita dapat dunia segala title, datuk apa semua dapat, tun apa semua dapat, ataupun apa-apa aje lah. Pangkat kemewahan, pengaruh, semua kita dapat. Tapi itu cuma dunia. Dunia terang mana? Setitik mana? Tangan kita tu saja. Udah akhirat bercambah banyak. Jadi kalau kita rasa nak kejar dunia, tak balik kalau ni kondak. Betul orang tak heran. Ada orang tak heran, jiran dia buat awning sebelah rumah kan. Tambah awning, tambah dapat, tambah apa. Tak apalah, aku macam ni sudah. Kan? Sebab bayang apa? Ni rumah kat syurga lagi besar. Contoh lah kan. Tapi tak salah. Kalau nak buat dunia tak ada tinggal. Nafsu pun sama. Nafsu kita tak boleh buang dalam diri kita. Cuma kita boleh bentuk, boleh kawal. Kita bentuk diri kita, bentuk nafsu kita, supaya kita jadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan, radiyatan mardiyah. Kita nak kita balik kepada Allah dalam keadaan kita ni Allah Ta'ala redha dan kita ni diredai. Maknanya bila dapatlah yang ni, tak apa dah, dunia tak ada apa pun tak apa dah. Kan? Tengok sahabat nama Uwais Al-Qarni, ingat lagi Uwais Al-Qarni. Siapa dia tu? Ustaz Farid ni pernah sebut dulu. Bulan ni ada Ustaz Farid nama tak sebut Ustaz Farid. Uwais Al-Qarni, yang seorang yang merupakan doa dia didengari malaikat. Bila dia berdoa, malaikat kata tepi, doa Uwais nak naik. Tapi di kalangan sahabat, Uwais Al-Qarni tak berapa famous. Kita jangan dengar nama Uwais Al-Qarni. Okay, jangan dengar. Pernah dengar lah? Pernah dengar, tapi taklah sehebat macam nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq dan sebagainya. Uwais Al-Qarni ni, doa dia didengari malaikat pun makbul. Sayyidatina Aisyah berjumpa dengan Uwais. Ketika Uwais datang nak jumpa Nabi, Rasulullah tak ada kat rumah. Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah tak ada kat rumah. Maka bila Rasulullah balik, Rasulullah kata kat Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, gembiralah engkau kerana engkau telah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka dosa-dosa engkau semua telah diampuni. Jumpa saja.
Jadi kita taklah nak sampai peringkat macam tu hebat sangatlah kan, tapi maknanya kita ikut cara-cara macam tu, makna tak apa kita tak dikenali orang-orang ramai pun, kita tak ada pengaruh pun, kita tak ada kaya, tak ada apa pun, tapi di sisi Allah, di sisi malaikat kita terkenal. Sebab orang-orang yang beriman, malaikat bila dia datang kepada kita nak cabut nyawa, malaikat akan datang bersama dengan 70,000 malaikat yang lain. Malaikat akan bawa kain kafan daripada syurga dengan haluman kasturi. Orang yang beriman, malaikat akan panggil. Di saat nak cabut nyawa tu, malaikat sebut, ya ayyatuhan nasul mutmainnah wa jiwa yang tenang. Keluar. Malaikat cabut dengan penuh lemah lembut, dengan penuh hormat. Dalam hadis yang kata umpama mencabut rambut daripada tepung. Aduh, pelan-pelan tak mau pergi tepung tu tersepak. Tersepak. Jadi macam tu juga malaikat cabut nyawa orang-orang yang beriman, halus pelan-pelan, nak hormat orang beriman. Sebaik saja keluar, dibalut dengan kain kafan daripada syurga, dibubuh wangi-wangian daripada kasturi syurga, terus semerbak bau sampai seluruh pelusuk langit. Maka malaikat pun pakat tertanya-tanyalah, gerangan siapa ni yang mati, gerangan siapa bagusnya dia, bagusnya. Ya. Tapi kalau kita ni orang yang tak beriman, malaikat main dalam rupa serba hitam, dengan rupa yang sangat bengis, ya. Dan disentak, roh kita disentak keluar dengan penuh tanpa belas kasihan. Tak ada dah ya dalam nafsu mutmainnah, tak ada dah. Tapi masalah dia bila kita keluar, kalau dalam keadaan itu, maka kita mendapat kutukan para malaikat, mendapat kutukan semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala, baik di dunia, baik di akhirat. Orang dunia kalau kita ni jahat, orang dunia, orang yang masih hidup pun bakal tu teringat kejahatan yang kita buat. Kita mati pun kita mendapat azab. Tapi bagi orang yang beriman, untuk nenek moyang kita yang mati lama dah kan, zaman perang Jepun mati, zaman lepas sebelum tu pun dah mati lama dah, puluhan tahun, ratus tahun dah mati. Tapi kalau mereka beriman, bagi mereka sat saja, dah keluar dah. Nanti bila dah berlaku kiamat, dah keluar dah, sat saja. Tapi bagi orang tak beriman, keluar dah tak? Tak boleh lagi, tunggu lagi sikit. Itu pentingnya kita ni dalam nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 3 benda yang kita tak boleh nak buang, tapi kita boleh bentuk, boleh didik. Didik kan, jaga diri daripada buat dosa. Bila kita jaga diri daripada buat dosa, maknanya kita buat pahala. Kita tinggalkan dosa maksiat, maknanya kita buat pahala, kita taati Allah. Kan? Kita jadikan dunia ni sekadar kita punya tempat bercucuk tanam untuk kutip hasil di akhirat. Kita jadikan nafsu kita ni, kita didik dengan Islam, dengan jiwa iman, dengan ilmu, maka kita ni akan jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Coba ni, ya Allah, bismillah. Ni tak ni kan. Ya, yang terakhirlah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Firman Allah Ta'ala ni sikit saja, tapi maksud dia cukup mendalam. Surah Fatir ayat 28, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, terhadap kepada Allah, ialah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi dia berkaitan dengan ulama. Dengan ada ilmu, mempertahankan diri kita daripada buat dosa, betul tak? Sebab kalau kita ada ilmu, kena tutup aurat, jadi kita terselamat daripada buat dosa. Kan, dengan ada ilmu, kita tahu anjing, khinzir ni haram. Jadi kita tak makan. Jadi makna ilmu ni menghalang, membenteng kita buat dosa. Sebab tu Allah Ta'ala dah beritahu, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah ialah orang yang alim, bukan orang yang abid. Orang yang ahli ibadat, kalau dia jahil, tak guna. Dia jahil, dia hanya buat ibadat, tapi dia jahil, tak tahu cara buat hukum akan semayang. Dia semayang je, semayang sendiri, tonek, tak ada tumak-ninah, tak ada apa, bacaan semua dia tak baca, dia cuma buat pergerakan saja, bantai semayang dah. Jahil.
Baik, dengan adanya perasaan takut terhadap Allah ini akan membantu seorang Muslim atau mukmin itu melipat gandakan amalan saleh dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apa di antara perbuatan-perbuatan yang kita kena hindari? Yang pertama sekali daripada dosa syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah. Jaga diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Sama ada kita ni salah faham tentang apa-apa yang orang cuba kaitkan dengan ketuhanan Allah Ta'ala, ataupun kita ni cuba berfikir jangan kita buat sabuk kepala otak kita berfikir zat Allah ni macam mana.